banyak dapat dicongkil kisah pernikahan yang tidak didaftarkan. Ianya boleh ditafsirkan atau diberi gambaran sebagai nikah sindiket. Boleh juga sebagai nikah palsu. Ada juga memberi istilah nikah orkestra. Biasanya kalau dalam kes macam ni, di mana akhirnya tamatnya apa yang berlaku? Adakah berlaku dengan perceraian atau si isteri reda? Tak apalah, dia masih suami saya. Kebanyakannya pengalaman berdasarkan pengalaman Datuk. Bagus soalan dia. Yalah, ianya bergantung kepada situasinya. Kebanyakan kes ini, pernikahan yang tidak didaftarkan ini akan hanya terbongkar apabila si isteri ingin memfailkan perceraian. Apabila dia nak memfailkan perceraian, barulah dia sedar sebenarnya perkahwinannya itu belum didaftarkan. Itu senario pertama, kebanyakannya akan berakhir dengan perceraian. Kerana niat asalnya itu memang nak bercerai. Jadi apabila tidak didaftarkan, si isteri harus berusaha sedaya upaya mendapatkan semua bukti bahawa perkahwinan itu memang sebenarnya wujud. Memang wujud disertakan dengan bukti-bukti yang saya sebutkan tadi. Senario kedua adalah apabila seorang pasangan itu atau satu ibu itu mahu mendaftarkan anaknya. Selepas melahirkan anak, sudah pasti beliau ingin mendaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara akan hanya menerima pendaftaran seorang bayi sekiranya dilampirkan bersama, dikembarkan bersama surat akuan nikah bapa ataupun pasangan berkenaan. Jadi itu adalah satu permulaan yang ceria. Pada saya itu adalah senario kedua. Apabila keadaan bayi baru dilahirkan, ia ada satu permulaan yang baik, mana suami akan bertanggungjawab terus mencari jalan supaya mendaftarkan perkahwinan kerana mahu mendaftarkan si bayi tadi. Jadi itu mungkin berakhir dengan kegembiraan. Yang ketiga adalah apabila rahsia poligami terbongkar. Rahsia poligami terbongkar ni ada banyak cabang yang lain. Ia mungkin akan melibatkan porak-poranda, perceraian menceraikan isteri yang pertama, menceraikan isteri kedua ataupun menceraikan kedua-dua isteri ataupun berjaya mengekalkan dua-dua isteri. Jadi semua senario itu mungkin, serba mungkin. Yang paling dahsyat sekali adalah apabila seorang lelaki itu tidak berupaya lagi mengawal emosi semua isteri-isterinya lalu diceraikan semua sekali. Pun ada juga kita pernah terima. Biasanya kalau macam isteri lah kan, siapa orang dia? Dia orang dia macam mana? Adakah dia berlaku di peringkat orang bawahan sebab tak cukup makluman atau kadang-kadang mungkin melibatkan orang yang terpelajar, orang yang ada ilmu pengetahuan berdasarkan kes yang suka gua kendalikan? Ya, soalan itu relevan ya kerana mengikut kajian kita, kita membuat andaian bahawa di kalangan mereka yang teraniaya, yang terperdaya, terdiri daripada mereka yang mempunyai pendidikan rendah. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang memeranjatkan telah kami temui bahawa soal wanita terperdaya ini bukan saja melibatkan satu golongan. Ia juga melibatkan mereka yang berkerjaya baik, mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi, termasuk mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus ya. Jadi oleh kerana mereka telah menemui cinta mereka, telah menemui lelaki idaman mereka, maka soal penipuan ataupun soal sindiket ni bukan hanya tertakluk kepada satu golongan yang berpelajaran rendah saja. Ianya merentasi semua golongan. Termasuk golongan yang saya sebut tadi, golongan atasan. Jadi menjawab soalan saudara Jawan, suku gua menerima aduan ini bukan saja terdiri daripada mereka-mereka yang golongan pertengahan dan sederhana. Mereka yang mempunyai kelas, menjawab jawatan-jawatan yang penting dalam organisasi juga mempunyai masalah. Dan selalunya apabila mereka mengadukan masalah mereka lebih complicated, lebih rumit kerana ia melibatkan suasana yang lebih kompleks. Soalan terakhir saya, Datuk, apakah nasihat Datuk kepada bakal isteri yang mungkin boleh menjadi mangsa dan juga nasihat kepada suami lah
yang teringin nak menggunakan khidmat sedikit untuk berkahwin lagi sekali kan? Ya. Ya, pertama saya berharap wanita-wanita di luar sana menyelidiki dengan rapi siapakah bakal suami yang ingin dikahwininya. Kedua, hendaklah mengambil tahu urusan pernikahan. Yang bagusnya, yang paling baik adalah dilakukan di qaryahnya sendiri, di kawasan jamaahnya sendiri, iaitu di menjemput imam ataupun jurunikah yang dikenali oleh keluarga. Jangan kita terpengaruh dengan pujukan ataupun tawaran seorang lelaki. Jangan bimbang, kita sediakan semua. Jurunikah kita sediakan, wali kita sediakan, ataupun saksi kita sediakan. Kita jangan mudah terpedaya kerana ianya mungkin menjurus ke arah sedikit, kerana jurunikah mesti disediakan oleh pihak wanita, pihak perempuan. Itu yang pertama. Rules of thumb, jangan sampai kita terpedaya. Kedua, sebaik sahaja pernikahan selesai dilangsungkan, hendaklah bersegera mendaftarkan perkahwinan menurut Seksyen 31 hingga 34 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Keluarga Persekutuan. Hendaklah segera mendaftarkan untuk memelihara hak mereka di sisi undang-undang. Bawa sekali suami ke pejabat agama. Kalau suami enggan, pergi sendiri. Boleh pergi sendiri, bawa segala dokumen yang berkenaan, bukti-bukti perkahwinan atau pernikahan, boleh daftarkan sendiri. Okey, itu nasihat saya kepada wanita ataupun isteri. Nasihat saya kepada suami ataupun lelaki, ingatlah bahawa soal perkahwinan ini adalah satu perkahwinan, soal yang tulus, yang suci, ya. Ianya adalah ikatan jiwa, ya, antara seorang wanita dan lelaki, dan perlu dilakukan dengan cara yang budiman. Saya sebutkan budiman kerana ia perlu mengambil kira faktor hukum syarak, pada masa sama mengambil kira undang-undang lunas negara ini. Kalau perlu didaftarkan mengikut rekod yang sah, seorang lelaki harus bertanggungjawab kerana ia memberi kesan kepada zuriat yang bakal dilahirkan, memberi kesan kepada wasiat ataupun tuntutan harta pusaka, memberi kesan kepada kehidupan wanita yang dikahwininya. Tidak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Jadi kepada dua-duanya hendaklah saya menasihatkan supaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Taala, kerana perkahwinan itu adalah berdasarkan kepada keimanan semata-mata. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk, ya, kerana meluangkan masa bersama kami. Okey, saya Muhammad Izzawan bin Baharin. Saya harap kita masing-masing mendapat maklumat serta ilmu pengetahuan daripada perbincangan sebentar tadi. Sila layari laman web kami www.hmetro.com.my. Terima kasih kerana menonton Secawan Teh. Assalamualaikum.